terdapat sedikit pergelutan di mana beliau cuba tendang saya. So what could have happened is that both of us could have gone down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua followers Harimau Malaya? Semua sihat? Okey, kita jumpa lagi dalam podcast Harimau Malaya. Seperti biasa, kita bawakan kepada anda isu-isu menarik, perkara-perkara yang boleh dikongsikan. Sebab dekat sini bukan sekadar kita nak borak-borak sukan, kita nak ambil ilmu juga. Dan tetamu yang kita bawa, of course, orang-orang yang hebat. Siapa Syam kali ni kita? Kenalkan, silakan. So aku boleh katakan otai lah dalam industri ni. Dah 23 tahun. Kita nak cerita pasal pengalaman dia, pasal mungkin cabaran, halangan dia sebagai jenis. Dah ada Haris Diol. Yes, thank you Haris sudi datang kita buat podcast. Sama-sama, tapi you pakai perkataan otai tu macam nampak I tua. Otai tu pengalaman. Tak, 21 tahun ya. Sebab kita selalu tengok dekat TV lah kan, kat kaca TV memang banyak idea-idea bernas yang disampaikan. So hari ni kami nak bawa ke sini untuk kita korek cara kita pula lah. Dia antara yang lantang juga untuk berbagi pendapat. Sebab kita budak baru, so kita kena belajar dengan orang yang betul. Alright, so untuk first mungkin Haris boleh I nak kata dekat sini, kami pun boleh belajar daripada orang baru. Wah, itu nampak mentaliti orang hebat macam mana kan. Mungkin untuk permulaan ni Haris boleh kenalkan diri sikit. Mungkin ada yang tak tahu, ada yang mengenali ke tak mengenali. Kenalkan diri sendiri. I tak begitu pandai. Nama saya Haris Diol, telah berkecimpung dalam dunia kewartawanan sejak 23 tahun. Sejak tahun 2000. Wah, lama. Ya, sekarang ni saya merupakan pengarang, ngasas bersama dan pengarang untuk agensi berita 2213. Dan ya, itu je lah yang saya boleh katakan. Okay, sebab bila kita cerita tentang pengalaman tu, of course kami budak baru ni, yang antara yang kita nak tanya adalah pengalaman-pengalaman lah. Okay, kita mulakan dengan masa mula-mula berkecimpung. Apa cabaran paling besar sebagai wartawan sukan? Saya merupakan generasi yang terakhir di mana di meja sukan kami terpaksa bermula daripada sukan sekolah. Oh, okay. So dia tak ada macam sekarang ni you masuk interview you terus cover national team. Tak ada. Oh. You have to work your way daripada sukan sekolah. So maksudnya zon keramat, zon puluh, zon sentul. Dan byline pertama saya yang keluar di akhbar bahasa Inggeris ketika itu, Malay Mail, merupakan perlawanan hoki di antara dua sekolah di zon keramat. Ya. Jadi di situ kami bermula, dan saya merupakan generasi yang pretty much yang terakhir yang mengalami proses pendidikan di dalam dunia kewartawanan. So you start from there, lepas tu you naik kepada MSSM, you naik kepada Liga Kuala Lumpur, Liga Selangor, lepas tu naik kepada Liga M lah. Dan Liga M tu bukannya super masa tu. Dan actually we started with the second tier, baru naik kepada the first tier, baru national team. Dan kolom pertama saya, actually saya hanya dibenarkan untuk menulis kolom pertama saya selepas 10 tahun berkecimpung. Oh. Masa tu you tak boleh, tiada orang yang boleh sewinang-winang ni menulis kolom. Kolom tu bagaikan satu pengiktirafan. Wow. So maksudnya dia kena, kalau dulu kena step by step lah. Tak boleh macam you cakap Why terus. do I feel so old lah when you say Jangan cakap dulu. No, but yeah, I mean, look, that was the process. Dan saya merupakan generasi juga yang hybrid. Saya suka menggunakan perkataan saya hybrid, generasi hybrid. Di mana saya I grew up dengan dalam satu environment, satu persekitaran yang it's very ink, maksudnya print, maksudnya online tu masih tak ada. Betul. Masa tu zaman Friendster bro. ICQ, IRC, kalau you tahulah. IRC ada. So yeah, masa tu it's not it's still internet was at its infancy lah. Yeah, so after 10-15 years later baru zaman BlackBerry. Di mana kami menulis ketuk story atas BlackBerry, and I tell you that was the best device sehingga hari ini. Saya masih suka. Pernah type sekali, tolong jangan buat
Tapi pernah buat story sekali masa pandu balik office, story siap. Sambil hui. Bro. So please do not do this. Kau pernah sempat pakai BlackBerry? Dari zaman aku Satu tak baru nak. ambil STM pun. Sempat pakai tak? Sempat pakai. Oh, aku tak sempat pakai. Tak pernah rasa. Zaman kau beza. Aku tak pakai. oh, tak pakai. Tak mampu. BlackBerry yang ada keypad kan, bukan yang yang ada keypad. yang keypad. Sempat rasa sampai STM. So mungkin itu jenis yang pertama lah, selepas 10 tahun baru boleh dapat tulis yang kolom sendiri tu. Tak, masa tu lah, itu merupakan the education system di mana seseorang tu harus menunjukkan bahawa beliau benar-benar mengetahui, benar-benar mendalami sesuatu perkara, baru dibenarkan untuk menulis pendapat beliau lah, menerusi kolom. Macam Haris ni kata yang dulu dia kena tahu semua sukan, mungkin zaman sekarang dah spesifik. Actually dulu kami mempunyai sesuatu sistem yang dipanggil beat system, di mana seorang tu kalau you cover bola, boleh cover hoki. Tetapi di bilik berita yang saya bekerja dahulu, kami diberitahu untuk jangan terlalu fokus kepada satu beat sahaja, kerana apabila kita pergi ke sebagai contoh sukan SEA ataupun sukan Asia ataupun sukan Olimpik, kita sepatutnya tahu menahu tentang sukan-sukan yang lain dan jangan terlalu taksub dengan satu sukan sajalah, terutamanya bola sepak. Okay, next. Kalau kita ringkaskan dalam sepanjang mungkin penulisan you lah. Okay. Yang artikel mana yang you tulis yang you rasa paling beri impact kepada masyarakat? Yang kalau you boleh pilih satu. Wih. Banyak. Maybe your favourite. No, I don't have any favourites, to be honest. Tapi I've always been asked this question before. I don't have any favourite. Yang you rasa berkesan sampai mesej yang you nak sampaikan? Banyak, tetapi satu yang paling peristiwa di mana saya menjadi tajuk berita. Oh. Maksudnya? Yang tak ada kena mengena dengan sukan. Okay. Berlaku sekitar 2012 ke 2013. Actually, nak pendekkan cerita dia, seseorang tu nak terjun daripada bangunan dan memanggil saya untuk datang. Beliau tidak ingin berinteraksi dengan polis, beliau tidak ingin berinteraksi dengan siapa saja. Dia hanya memanggil nak cakap dengan Haris Dio. Jadi saya ke apartmen tersebut di Petaling Jaya, jumpa dia di I don't want to go into details because we want to respect this one. Tetapi long story short, selepas 45 minit kami berbincang. Saya tak tahu menahu tentang apa nak buat, because never been in that experience before. Tapi berjaya menarik dia dan menyelamatkan dia. Dan pada saya, walaupun beliau tidak berterima kasih kerana beliau sepatutnya nak, I don't want to say it, and you know what, but long story short, itulah terjadi dan saya jumpa dia in fact 2 tahun yang lepas. Beliau kini bekerja di sebuah institusi lah, sebagai seorang security guard, dan beliau kini dah beralih, kini semakin baik, semakin pulih. Dan pesanan saya ialah, jika anda mempunyai sebarang isu dan ingin pertolongan, sila dapatkan pertolongan tersebut. Jangan simpan dalam diri sendiri. Jangan jadi peristiwa tersebut, kerana ianya bukan hanya sesuatu peristiwa yang menakutkan untuk dia, tetapi untuk orang lain juga seperti saya yang tidak tahu menahu bagaimana untuk what to do, I mean, it's like dia dekat sana, saya di sini, kami just dekat saja, dan dia sama ada boleh berada di sini ataupun tidak. Sebenarnya saya nak confirmkan dia memang personally kenal dia lah, sebab dia boleh sebut nama. Tak, seminggu sebelum peristiwa tersebut dia jumpa saya di office. Kononnya beliau mempunyai satu berita yang panas lah. Tetapi apabila saya menemui beliau, saya mendapati bahawa story dia tak begitu, nampak gayanya memang dia tidak konsisten lah. Sedang cerita. Tapi secara tak langsung you dah selamatkan satu nyawa lah. I mean, yes, I would like to think it like that, and I'm just glad that it happened. Tapi it happened in a good way, di mana it's a good ending, dan ia juga membuka mata saya dan juga rakan-rakan sekerja saya di pejabat, di mana benda macam ni boleh berlaku kepada sesiapa saja. Dan untuk
benda ni jangan ambil mudah lah, jangan buat buat tak tahu or just ignore it. Benda ni it's real lah, it can happen to anyone. I nak Sorry if a bit I nak masuk sikit. Maksudnya dalam 45 minit tu you lebih kepada persuasif punya cakap ataupun macam you explain something? To be honest, saya kononnya tengah menemu ramah dia. Tapi dalam otak saya just fikir, Harish apa nak buat. Kau terus terang cakap, polis dekat belakang, bomber dekat belakang, dan saya seorang dekat depan. Jadi saya pun tak tahu apa nak buat. The end dia datang dekat you? No. I grew impatient lah because I didn't know what it was taking too long. And lepas tu dia daripada dua-dua kaki dalam, satu kaki dah keluar. So dia tengah duduk atas tembok. So satu kaki dah macam tu. So it could go either way. Jadi apa saya buat adalah saya kejar, ambil dia daripada dia punya apa orang kata seluar dia. Lepas tu dengan collar dia dan pull dia down lah. Tapi apa yang berlaku ialah semasa terdapat sedikit pergelutan di mana beliau cuba tendang saya. So what could have happened is that both of us could have gone down. Tapi nasib baik I lowered myself down lah. So instinct lah. No, nothing to be this one. I'm just telling you that. Tapi keberanian you tu patut dicontohi juga. Dia kadang-kadang ni kita tak tahu kita ada keberanian ni ke tak. Bila dalam situasi tersebut baru kita sedar bahawa sama ada you akan buat atau you tak akan buat, tu je lah. So benda tersebut menjadi tajuk berita lah the next day. Kalau you nak kata pasal penulisan, saya telah membongkar bahawa Asian Football Confederation, Konfederasi Bola Sepak Asia, di mana bekas Setiausaha Agung mereka telah menyuruh their finance officer untuk tamper or hide documents semasa audit PricewaterhouseCoopers. So apabila perkara itu berlaku, siasatan FIFA telah dijalankan, AFC telah datang juga untuk meneru rumah saya dan juga untuk mendapatkan bagaimana saya dapat tahu tentang perkara ini lah. Dan General Secretary tersebut telah disuruh berhenti lah. Okay. Itu benda yang sangat besar. Tadi kita sebelum kita bermula pun ada cerita seorang wartawan tu kena ada keberanian cerita yang benar kan. Macam you dalam berhadapan dengan isu ada besar dekat tangan. Tapi mesti you fikir juga kepentingan company. Adakah mereka sentiasa support you untuk laporkan benda-benda itu? Saya bernasib baik kerana selama ni 23 tahun setiap organisasi yang saya berada dengan mereka telah memang they've got my back lah. Kerana saya berbalik kepada perbualan kami awal tadi janji you berbekalkan kepada fakta, you takkan salah. Itu je mantra dia. Tak perlu fikir banyak. Fakta ada, you takkan salah. Apa konsekuensi yang you consider sebelum keluarkan berita tu? Tak, saya fikir at the end of the day, adakah benda ni betul-betul newsworthy, dan bagaimana yang more importantly, apakah tujuan anda untuk menyiarkan sesuatu berita tersebut? Adakah hanya untuk dapatkan hits ataupun adakah ianya untuk benar-benar melakukan perubahan? Dewasa ni kita lihat tak apa, letak je janji dapat hits. So balik kepada perbualan kami tadi, adakah seseorang tu ingin menjadi seorang wartawan atau nak jadi seorang influencer atau nak jadi seorang selebriti atau nak jadi seorang PR? Soalan tu memang sangat menarik sebab sekarang kan. Sebab memang jelas sekarang memang ada juga wartawan yang nak jadi selebriti. Yang ada wartawan yang betul nak jadi influencer juga. Ada juga influencer yang nak jadi wartawan. So it's a very fluid and confusing state that kita kena atasi. Okay, daripada pengalaman you lah. Okay, you kadang-kadang you sampaikan berita yang kurang popular untuk setengah pihak lah, yang mungkin macam mengkritik mereka. So feedback negatif dia orang mungkin akan kecam you balik ataupun menolak apa hubungan dengan you ke. Macam mana you handle? Mungkin situasi berbeza lah zaman. Tak, pada saya dia ni simple. Dia macam falsafah bola sepak, family. Jika saya mempunyai isu ataupun mempunyai kritikan pedas terhadap seorang tu, saya perlu juga terbuka kepada kritikan yang akan saya hadapi. It's simple as that. It's fair play. Dan yang kedua, apabila sebelum seseorang organisasi, sesuatu organisasi atau seseorang tu menerbitkan bahan berita, dia nak terbit, tapi you kena in the spirit of journalism and fair play dapatkan reaksi daripada pihak yang tersebut.
Jadi kalau sebagai contoh, kita nak kutuk FAM. Okay, kita belasah FAM. Berbekalkan fakta. Okay? Tetapi pada masa yang sama, kita kena dapat input daripada FAM mengapa perkara ini berlaku. Okay. Dan tujuan dia adalah untuk memastikan bahawa perubahan akan berlaku. Bukan setakat kritik semata-mata. Kritik dan lepas tu, okay, and then what? So what? Kita dengar both perspektif jugalah. Kita harus, kerana mungkin kadang-kadang kita lihat hanya pada satu lensa. Tapi pada masa yang sama mungkin ada benda-benda yang berlaku sebalik takdir. Pernah ada pihak yang you kritik dan kemudian dia tak nak layan you lagi dah? Pun banyak lagi. Sampai hari ni tak layan benda. Okay, how to handle kalau sebab dia biasa kena. It's simple. At the end of the day, kita kena bezakan lah antara dunia kewartawanan dan personal. Sebagai contoh, saya mempunyai situasi di mana ada seseorang tu bila babak kerja dia tak nak cakap dengan saya. Tapi benda selain kerja dia cakap dengan saya. Professional lah. So I appreciate that. Kerana dia professional. So kalau sekarang ni contoh, kalau mungkin di zaman you tak pasti, macam kita buat satu, jangan cakap zaman ni. sebab pernah dalam tempoh singkat kami bekerja macam ni, pernah ada sekali kita kritik lah. To me tak adalah pedas mana. Cuma setengah pihak tu tak boleh terima dan sampai sekarang dia mengelak untuk terus berkomunikasi dengan kami. Macam band lah. Band lah. I throw back the question to you. Siapa yang sebenarnya perlukan media? Saya tahu zaman ni ramai orang dah nak jadi media. Banyak organisasi, banyak institusi, kerajaan, even menteri juga. Mereka kadang-kadang mereka yang menjadi media dan bukan media. Mereka yang mewararkan benda tu sebelum media mendapat. So kalau dia nak buat macam tu, biarlah. So you buat, ada pelbagai lagi benda lain yang you boleh laporkan. Kalau tiada respect, tanda hormat menghormati di antara kedua-dua pihak, then there's no point being in that relationship, right? Move on. So kalau institusi ataupun kelab ataupun jurulatih sebagai contoh tidak ingin sebagai contoh bercakap dengan Harimau Melaya selepas ni, kita respect that, tapi you tulis apa yang you betul tulis lah. Tapi at the same time, dia nak cakap dengan you ke tak nak cakap dengan you is secondary. Kalau you nak kutuk dia ke, nak beri cadangan bernas ke dan sebagainya, you kena tanya dia, okay coach, ataupun okay pemain XYZ, saya merasakan bahawa ini komen. Dia nak jawab, tak nak jawab, you letak dalam artikel you. Apabila dihubungi, beliau tidak ingin komen. You have given him his right of say. Full stop. Itu mungkin di antara dua organisasi lah. Mungkin zaman Haris sendiri pernah kena dengan peminat pula, fans ke yang kena kritikan kecaman pasal penulisan you ke. Mungkin di zaman kita, mungkin zaman media sosial kita dia best balik dekat media sosial lah. Kalau zaman again kau buat dia nampak tu. Zaman sebelum internet macam mana? Zaman sebelum mana ada sebelum internet? Sebelum media sosial. Okay, zaman sebelum media sosial macam mana beza dia? Tak, sekarang orang DM terus apa ni. Tak, dia zaman sebelum tu kita pergi stadium, dia akan datang dekat you dekat stadium, dia akan cuba tumbuk you. So you nak buat apa? You explain lah, kata yang ni kerana apa, ni justifikasi dan sebagainya lah. Tapi zaman apabila saya actually masih menulis, tapi saya melihat perbezaan dia ialah pada masa tu, walaupun orang peminat tegar, tapi dia boleh rationalize. Maksud saya ialah okay, marah, kadang-kadang gaduh mulut, tapi lepas tu jom pergi kena teh, settle, lepas tu kita sambung besok. But there is macam ada half time kononnya, Tapi zaman ni I rasa I pula pagi zaman ni tapi sekarang ni I tengok dewasa ini saya melihat bahawa it's non-stop lah. Dia je betul, orang lain salah. Okay, tu terpaling. Lepas sekarang pun sebenarnya lebih open untuk orang kemukakan opinion masing-masing. Bagus, which is good and should be celebrated. Kerana kadang-kadang daripada komen-komen sebegini, kita dapat, kadang-kadang kita pun perlu sedar. Kita lihat sebagai wartawan, jurulatih lihat sebagai jurulatih, pemain lihat sebagai pemain. Tapi you're talking to the fans yang datang ke stadium
melihat perlawanan, dan that fan experience is a totally different thing altogether. Dan mungkin ada benda yang mereka ungkitkan atau bangkitkan yang benda masuk akal. Sebagai contoh, katakan you nak masuk dalam stadium, numbering of seats, it should be practiced a long time ago, betul tak? Tapi bila kita media kadang-kadang kita just fokus pada game. Jurulatih fokus pada game, pemain fokus pada game, FAM just nak anjurkan. Tapi what about safety? Baru-baru ni kita lihat kan, di mana Malaysia dengan Thailand, peminat duduk dekat tangga, laser pointer dibawa ke dalam stadium. Perkara ni semua violation of safety regulation. Tapi kita tak lihat pada benda tu. Siapa yang ungkitkan? Peminat juga yang ungkitkan. Jadi kadang-kadang peminat tu mempunyai, bukan kadang-kadang, dia membantu. Dia sama dengan zaman sebelum ni. Okay, dan yes, zaman pra-internet, di mana untuk mendapatkan bahan berita, kita keluar untuk menemu ramah orang kan. Kita duduk bercakap dengan orang, duduk kedai kopi. Actually konsep dia sama. Cuma kedai kopi asing tu sekarang ni, kedai kopi Twitter ataupun kedai kopi Facebook, ada setengah benda tu boleh pakai, ada setengah tu memang coffee shop talk lah. Tu je lah. Berkaitan dengan konten tu, sebab nak tanya pendapat you lah. Sebab dulu memang atas usaha sendiri, you nak cover hari ni cerita pasal tim Selangor contoh, you datang pergi ambil, so berita tu memang hak milik you, eksklusif you. Tapi sekarang pula zaman bila terlalu banyak media, mudah dicedok-cedok, tanpa perlu turun padang pun boleh buat berita. Adakah ini okey bagi you? No, it's not okay. It's plagiarism. Okay, yang tu yang pertama. Yang kedua, tapi banyak berlaku kan, betul kan? Sangat banyak. Dan artikel saya pun kena ciluk. Ciluk, lepas tu yang paling menyampah sekali, lepas tu dia kata dia ciluk satu story siap dengan headline, siap dengan gambar lagi. Lepas tu dia letak sana, first diterbitkan di our website. And it's annoying because kita tak dapat hits. They get the hits, they get the numbers. Lepas tu byline you tenggelamkan dekat bawah ataupun tak guna langsung kadang-kadang. So yeah, it is a problem. Nah, kalau kita lihat di Perancis sebagai contoh, mereka mempunyai kesatuan media yang sangat-sangat kuat. Di mana kalau you ambil gambar pun tanpa kredit, you boleh disaman. Tapi di sini kita agak cincai lah tentang perkara ni. Actually bila kita bermula, so untuk menjawab soalan tadi, memang ini satu masalah yang sangat-sangat besar. Kita pun lucky sebenarnya sebab masa awal-awal kita wujud tahun lepas, kita tak faham tentang kredit tu juga. Tapi bila sekali kita guna gambar orang, ada wartawan-wartawan sini DM kita, dia ajar je, bro tak boleh macam ni. Setiap harta orang lain yang you guna dia, kita bersyukur juga bila ada orang yang ke depan untuk ajar. Dan kita pun belajar daripada situ, kita tak guna benda yang sama. Tapi kredit tu bukan hanya mata-mata letak kredit. You actually have to make the effort to call the person, bertanyakan boleh ke tak boleh. Kerana sebagai contoh, mungkin saya tak berapa setuju dengan hala tuju sesuatu organisasi tersebut. So saya takkan beri kredit ataupun beri any permission kepada organisasi tersebut. Jadi ini sama dengan peminat sebagai contoh. Mungkin mereka mempunyai mereka suka certain organisasi dan mereka tak suka yang lain. Dan mereka pun kata, no, you tak boleh ciluk gambar I. You kena tanya I dulu. So it's all about respect lah. Kalau you nak pakai kereta orang, you kena tanya kan. Okay, kita dah cerita pasal journey perjalanan. Tak habis lagi kau tanya lagi. Aku part ni yang paling aku suka sebenarnya. Nanti you punya peminat semua nak tengok pasal bola. Okay, last soalan pasal pengalaman. Apa yang you rasa you masih nak achieve dalam bidang ni? Masih banyak yang sebelum you see, apa yang saya ingin lakukan dan saya tengah lakukan dengan 2013 adalah di mana kami ingin menukar pemikiran mengenai media. Kerana apabila orang lihat media, mereka lihat media dengan begitu one track. Media tu patut ada website, patut ada banyak benda, walaupun berita dia sama daripada organisasi A, B, C, semua tajuk pun seakan-akan sama, gambar pun sama, tapi
apa yang membezakan organisasi A dengan media B sebagai contoh. So kami ingin membuat sesuatu di mana kami ingin menunjukkan bahawa media bukannya sesuatu yang templated, yang ikut satu template, dan long form. Saya tahu zaman sekarang ni orang kalau tak nak baca, kalau boleh lukis. Okay. Tetapi kami masih percaya bahawa terdapat segmen di luar sana yang masih menghargai long form, in-depth articles, dan kami cuba untuk membuat sedemikian lah. Okay. Aku ada satu soalan lagi. Kau yang tambah. Tadi aku dah last. Contoh macam kita sendiri macam media baru, macam mana dengan sometimes kita pergi satu event ke atau organisasi, mungkin kita cuba berkawan dengan senior, tapi diorang macam cuba mungkin memandang rendah, macam lagi-lagi budak-budak baru lah, macam aku so, muka aku kan macam budak-budak sikit. Apa pandangan you sendiri? No such thing. At the end of the day, we are all in this together lah. Pada saya, it's all about the spirit of brotherhood. I tak tahu daripada sekolah mana dulu. I daripada sekolah Methodist dulu. Dan satu benda yang saya belajar daripada sekolah Methodist ialah apa-apa pun the spirit of brotherhood. Itu yang paling penting. So pada saya dalam bidang kewartawanan pun benda yang paling utama ialah the spirit of brotherhood and sisterhood. We are one at the end of the day. Kita apa orang kata, we fight about stories lah, siapa dapat scoop dulu, siapa it's good, it's healthy, tetapi at the end of the day jangan lupa bahawa hari ni hari you, besok hari saya, tapi at the end of the day kita semua wartawan, kita semua media, kita semua geng sama. So sepatutnya kita seharusnya menyokong satu sama lain, menghargai satu sama lain, tak kira tua muda, 21 tahun ataupun 25 tahun. So we are all in this together lah. So